Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua form 2 mahasiswa yang saya kasihi sekalian. Okey, so pada hari ini kita akan menyambung kita punya topik perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan kesihatan manusia. So pada kelas yang lepas kita telah pun membincangkan berkenaan dengan topik 4.1 berkaitan dengan penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit, di mana saya telah pun membincangkan berkenaan dengan apakah itu penyakit. Okey, dan apakah jenis-jenis penyakit yang ada, iaitu penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit berserta contoh-contohnya. Okey, dan saya pun telah membincangkan bagaimanakah penyakit berjangkit ini boleh disebarkan melalui pelbagai medium dan juga vektor. Alright, dan kita telah pun membincangkan secara perinci berkenaan penyakit-penyakit bawaan udara dan juga penyakit-penyakit bawaan air. Okey, so pada hari ini kita akan sambung kita punya topik perbincangan kita pada tajuk jangkitan penyakit melalui sentuhan. Okey. So selain daripada udara dan juga air, sentuhan juga memainkan peranan yang penting dalam menjangkiti seseorang. Okey. So ada dua contoh penyakit yang paling common yang paling biasa yang berjangkit melalui sentuhan, iaitu penyakit kurap dan panau. Okey. So penyakit kurap dan panau ini kedua-duanya adalah disebabkan oleh satu mikroorganisma yang kita panggil sebagai kulat ataupun fungi. Okey, dan jangkitan ini berlaku akibat daripada tersentuhnya kulit di antara kita dengan pesakit tersebut. Dan ianya tidak kita limited kepada sentuhan kulit ke kulit secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung. Okey, contohlah kalau pesakit tersebut dia pakai baju dan mungkin tiba-tiba kita pinjam baju dia. Okey, itu juga boleh dikatakan jangkitan melalui sentuhan secara tidak langsung. Ataupun kita pinjam seluar dia ke, kita pinjam tuala dia ke. Okey, so bila kita banyak meminjam pakaian orang yang ada sakit tadi, maka kita juga boleh mendapat jangkitan penyakit tersebut secara sentuhan tidak langsung. Okey, sebab itulah kenapa berkali-kali saya ingatkan jangan kita share. Okey, jangan kita share pakaian kita ataupun kita punya tuala dan sebagainya daripada rakan-rakan kita, sebab kemungkinan dia ada panau ataupun kurap, dan jika kita pinjam kita akan mendapat juga penyakit tersebut. So selain daripada sentuhan antara kulit, juga penyakit-penyakit kelamin, penyakit bawaan seks seperti sifilis dan juga gonoria juga memainkan ada satu isu yang sangat besar, yang di mana kita tengok kat sini penyakit-penyakit ini selalunya berlaku disebabkan oleh transmiti perlakuan seks yang tidak ada perlindungan . So basically ini adalah satu bentuk physical contact sentuhan. Okey, so contoh penyakit seperti sifilis, kita ada gonoria. Okey, di mana penyakit ini kita boleh dapat daripada perkongsian air mani dan juga bendalih faraj melalui sentuhan secara fizikal melalui seks. Okey, so ini adalah antara contoh-contoh jangkitan penyakit yang melalui sentuhan. Okey, so banyak penyakit daripada penyakit kulat yang disebabkan oleh kulat seperti panau dan juga kurap, kepada penyakit-penyakit yang agak serius seperti penyakit bawaan seks, iaitu penyakit kelamin seperti sifilis dan gonoria, serta penyakit AIDS ataupun HIV. Alright, so yang seterusnya kita tengok kepada jangkitan penyakit melalui vektor. Okey, so apakah itu vektor? So vektor ini merujuk kepada haiwan yang membawa patogen. So apa sahaja haiwan yang membawa patogen kita panggil sebagai vektor. Okey, so ada beberapa contoh vektor yang paling common. Okey, yang pertama adalah seperti lalat, nyamuk, tikus dan juga kutu. Okey, right. So ada 3 ataupun 4 haiwan yang kita panggil sebagai vektor, iaitu haiwan-haiwan yang membawa patogen. Okey, yang paling common ialah tikus, lalat dan juga nyamuk. Okey, di mana contohlah kita tengok vektor tikus. Okey, ianya membawa patogen seperti Salmonella typhi, sejenis bakteria yang akan menyebabkan penyakit yang dipanggil sebagai demam kepialu ataupun typhoid fever. Alright. Kalau macam nyamuk, nyamuk ni memang kita kata vektor yang paling terkenal . Okey, banyak jenis nyamuk yang akan membawa patogen seperti virus dengue, protozoa seperti protozoa malaria yang akan menyebabkan demam malaria, dan juga seperti virus Zika. Alright, so ini adalah penyakit bawaan nyamuk. Dan kalau macam lalat, lalat selalunya akan membawa lebih kepada bakteria seperti juga Salmonella typhi ataupun ameba. Okey,
So ini juga boleh menyebabkan penyakit seperti keracunan makanan kepada orang yang memakan makanan hasil daripada hinggapan lalat tersebut. Okey. So ini ialah vektor. Alright. So ada contoh-contoh penyakit bawaan vektor seperti malaria, kolera, denggi, zika, pilu dan juga leptospirosis. Okey. So kamu boleh rujuk pada muka surat 80 muka teks kamu, apakah gejala-gejala bagi setiap penyakit-penyakit ini, dan apakah patogennya serta vektor yang menyebabkan penyakit tersebut dan cara jangkitannya. Okey. So kita tengok contoh dekat Rajah 4.3 di mana kita tengok bagaimana nyamuk boleh menjadi vektor kepada penyakit. Mana nyamuk ini akan apa kita buat, dia akan hisap darah pesakit tersebut, dan dia akan ambil darah yang mengandungi patogen terbabit, dan kemudian dia akan pergi menghinggap orang lain, dan bila dia cocok sahaja dekat orang yang sihat itu, dia juga akan mentransmitkan patogen tersebut ke dalam sistem badan manusia yang terbabit, lalu menyebabkan jangkitan kepada orang tersebut. Itu ialah bagi nyamuk. Untuk lalat pula the same thing. First kali dia akan hinggap pada benda yang kotor, macam tong sampah dan sebagainya, mungkin ada bakteria ataupun sebarang patogen yang berbahaya. Lalat ini akan hinggap pada makanan yang tidak bertutup, dan bila dia menghinggap pada makanan tersebut, ini akan menyebabkan berlakunya pemindahan patogen terbabit di atas makanan tersebut, dan kita pun makan, menyebabkan berlakunya transmisi daripada A ke B. Alright. So ini ialah penyakit bawaan vektor. Alright. Dan bagaimanakah kita boleh menghalang penularan penyakit berjangkit? So ada beberapa mekanisme bagaimana kita boleh menghalang penularan penyakit berjangkit. So ada 3 peringkat. Yang pertama ialah peringkat primer, yang kedua ialah peringkat sekunder, yang ketiga ialah peringkat tertiary. So pada peringkat primer, apa yang kita boleh buat untuk menghalang berlakunya wabak ini? First kali ialah meningkatkan tahap kesihatan kita. Bagaimana? Pertama, kita boleh meningkatkan kebersihan diri kita, keluarga kita, dan juga tempat kediaman dan sistem sanitasi kita. So pada peringkat primer, dia lebih kepada diri kita dan juga orang-orang yang kita kenali, orang-orang di sekeliling kita. First kali tingkatkan kesihatan kita dengan menjaga kebersihan diri dan juga tempat tinggal kita. Yang kedua, kita boleh meningkatkan daya tahan badan. Dengan cara macam mana? First kali kita boleh ambil inisiatif mengambil suntikan vaksin ataupun imunisasi oleh bayi. So ini sangat penting, imunisasi. Meningkatkan daya ketahanan badan kita. Seperti mana yang kita tengok sekarang ni, orang sedang sibuk membicarakan tentang vaksinasi tentang COVID-19. So ini contoh yang terbaik pada peringkat primer. Pertahanan pada peringkat primer, pencegahan pada peringkat primer. Di mana kita mencegahnya dengan cara apa? Meningkatkan daya ketahanan kita dengan suntikan vaksin. So juga boleh pada kanak-kanak, pada ibu mengandung, pada apa? Pengendali makanan, jemaah haji dan juga pengembara. Alright. So ini yang kita boleh buat, meningkatkan daya tahan badan. Seterusnya kita ada apa? Membuat pemeriksaan kesihatan berkala, regular check up. Tengok sama kita ni ada masalah kesihatan ke apa. Juga pada peringkat primer. Alright. Dan seterusnya yang terakhir adalah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dengan cara apa? Kita mendapatkan sumber bekalan udara yang bersih. Mungkin dengan cara kita apa? Dengan mengurangkan penerbangan hutan dan sebagainya. Untuk makan makanan yang seimbang, yang sihat, yang cukup kelas makanannya. So ini ialah peringkat primer, peringkat pada diri kita sendiri. Seterusnya ialah peringkat sekunder. So peringkat sekunder ni lebih kepada bagaimana penglibatan bukan setakat pada diri kita, tapi juga kepada orang lain, seperti juga pada kerajaan, pada pengangkat kerajaan dan juga hospital. Dengan memutuskan transmisi jangkitan melalui pengesanan kes secara aktif dan pasif. Bagaimana kita boleh buat? Dengan cara pertama, memberi rawatan awal kepada pesakit. Dan yang kedua ialah dengan cara mengasingkan pesakit dengan orang lain. So peringkat sekunder ini melibatkan lebih kepada peringkat seperti klinik dan juga hospital. Dengan memberikan macam early detection, secara aktif, dan juga memberikan rawatan yang terbaik. Itu ialah peringkat sekunder. Peringkat tertiary, peringkat ketiga. Peringkat ini peringkat yang paling penting. Inilah peringkat pencegahan yang ultimate.
Okey, di mana pada peringkat tersier ini kita lebih kepada bagaimana nak mengelakkan berlakunya lagi jangkitan tersebut. Okey, so kita ada beberapa cara. Pertama, kita mengawal populasi vektor. Contoh penyakit bawaan vektor seperti denggi, okey, demam Zika, malaria, okey, cerit berit dan sebagainya. Kita boleh mencegah penyakit ini dengan mengawal populasi vektor. Bagaimana? Kita boleh memusnahkan tempat pembiakan dan perlindungan vektor. Contohnya seperti apa? Air yang bertakung, okey, sama ada air bersih maupun air kotor. Inilah contoh-contoh tempat habitat bagi vektor nyamuk. Alright, so kita boleh musnahkan, kita bersihkan kawasan tersebut. Yang kedua, kita boleh melakukan semburan untuk membunuh vektor. Okay, contohnya apa? Untuk nyamuk kita ada fogging. Okay, kita menyembur semburan ubat untuk membunuh nyamuk-nyamuk dewasa ini. Yang ketiga, menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan denda kepada pengusaha premis makanan yang kotor. Okay, so jika ada kita tengok kedai-kedai yang kotor, yang tidak menjaga kebersihan yang baik, yang berkemungkinan besar boleh merisikokan kesihatan, okay, pengunjung tersebut, maka kita boleh mengadukan kepada pihak Jabatan Kesihatan Negeri berdekatan dan mereka akan mengambil tindakan undang-undang. Okay, itu untuk mengawal populasi vektor. Seterusnya, melindungi hos. Siapakah hos kita? So, kita adalah hos. Alright, so kita perlu melindungi hos dengan cara macam mana? Pertama, okay, bila kita nak tidur, okay, untuk mengelakkan jangkitan ataupun gigitan nyamuk, kita boleh menggunakan kelambu ataupun ubat nyamuk. Okay. Dan seterusnya dengan memakai pakaian tebal. Bila kita pergi masuk ke hutan, okay, kita camping dan sebagainya, better pakai pakaian sedikit tebal untuk mengelakkan gigitan nyamuk. So ini adalah 3 peringkat pencegahan penularan penyakit berjangkit daripada peringkat primer, iaitu pada diri kita, peringkat sekunder yang melibatkan pihak hospital, dan juga peringkat tersier yang melibatkan pencegahan secara ultimate, secara menyeluruh, supaya ia tidak berlaku lagi di masa-masa mendatang. Alright, so ini saja untuk hari ini, okay, tentang proses bagaimana nak menghalang penularan penyakit berjangkit, okay, dan juga bagaimana kita boleh membantu diri kita dan juga orang awam di sekeliling kita. Alright, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.